Masa lalu tidak mungkin dapat diubah, namun masa hadapan boleh dicipta hari ini. Salam tahun baru buat semua penonton setia Nona. Terus kekal 1 jam bersama kami untuk pengisian yang lebih padat, menarik dan penuh informasi. Pastinya Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah pun berjaya mengarungi tahun 2022 yang penuh cabaran dengan 1001 kisah. Semoga apa jua yang berlaku tahun lalu bakal menjadi pemangkin semangat dan inspirasi untuk kita terus kekal positif dan memulakan lembaran baru 2023 dengan lebih baik. Dalam keterujaan menyambut tahun baru, suka untuk Mira ingatkan diri sendiri dan juga anda semua agar sentiasa mengutamakan nilai-nilai murni dan jati diri dalam apa jua situasi. Kerana kehebatan individu tidak diukur dengan kekuatan maupun pangkat dan darjat, sebaliknya melalui kepribadian diri yang tinggi. Menarik di Nona minggu ini. Untuk dapat tahun baru, kita nak jadi orang yang baru. Yang kita boleh ubah hanya diri kita, iaitu circle of influence atau pengaruh diri kita. Saya selalu mengikuti milestone dia dan saya lihat pada umur setahun hingga 2 tahun tu perkembangan komunikasi dia ada nampak agak delay sedikit. Harapan saya untuk Rais ialah pastinya untuk saya lihat dia boleh berdikari di masa akan datang. Memang dari kecil cita-cita untuk masuk dalam industri sini ada, tapi macam mana anak nak buat benda tu, anak kena usaha. Membuka lembaran baharu tahun ini, Nona bersiaran dari Hotel Grand Millennium Kuala Lumpur, sebuah hotel antarabangsa yang bertaraf 5 bintang yang terletak di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Berada di lokasi segitiga emas di ibu kota, sekaligus memudahkan pergerakan pengunjung untuk ke pelbagai destinasi liburan popular yang berdekatan dan aktiviti menarik yang sesuai buat seisi keluarga. Selain menyediakan variasi pilihan juada yang halal dan bersih, kelengkapan serta reka bentuk hiasan dalamannya yang elegan mampu memberikan anda suasana segar dengan pengalaman berbeza. Sudah menjadi kebiasaan, sambutan tahun baru sering diiringi dengan semangat untuk memperbaiki diri. Namun dalam kegairahan untuk memasang dan merealisasikan azam baharu, jangan pula kita lupa untuk bersyukur dengan segala nikmat yang telah dikurniakan. Bagi mengubah kehidupan agar lebih diberkati, imej baharu juga perlu dibina supaya selari dengan keperluan dan kehendak kehidupan masing-masing. Ketahui cara terbaik untuk melaksanakannya bersama Datuk Prof. Dr. Muhayya Muhammad dalam segmen Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton Nona, Bonda ada satu konsep dalam hidup yang Bonda rasa best. Sebab kita akan menyambut tahun baru 2023, maka untuk dapat tahun baru, kita nak jadi orang yang baru. Apa orang yang baru? Dia panggil new me. New me, new life dengan izin. Baik, apa dia maksudkan dengan new me itu? Selalunya kita merasakan dalam tahun baru kita nak ada azam nak buat ini, nak ubah kesihatan, nak buat rezeki sebagai kat luar. Tetapi perasan tak? Kita set goal tak jadi. Set goal tak jadi. So ada dua konsep. Satu set goal, satu capai goal. Sebenarnya kita set goal dengan akal. Tapi kita capai goal dengan kita punya paradigma, kita punya blueprint, kita punya image diri dan cara kita melihat dunia.
So kalau kita nak ubah hidup kita pada tahun hadapan, jangan kita sibuk nak buat azam, kemudian nak ubah orang sana, nak ubah staf kita, nak ubah bisnes kita, nak ubah suami kita, nak ubah anak kita. Sebab itu dipanggil kita sedang bertindak kepada poin lemah, iaitu kita cuba nak ubah apa kita tak boleh ubah. Sebab yang boleh ubah makhluk hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita boleh ubah hanya diri kita, iaitu circle of influence atau pengaruh diri kita. Dan apakah diri kita itu? Hati dan jiwa kita. Dan roh kita akan berjumpa Allah. Jadi, kalau kita nak ubah hidup kita, maka setiap yang berlaku pada kita, iaitu orang di luar, kita campur dengan respon atau pilihan kita setiap saat. Cara kita merasa, cara kita berfikir, cara kita melihat orang, cara kita bertindak, itu insya-Allah dengan izin Allah, jika takdir Allah, kita akan dapat apa yang kita mahu. Maknanya kalau kita ada baik, bersihkan hati, qalbun salim, hati yang penyayang, pemurah, pemaaf, automatik mata hati kita buka, kita akan nampak semua orang penyayang, pemurah, pemaaf, dunia indah. So bila kita nampak dunia indah, emosi kita positif, tindakan kita lemah lembut, pemurah, sayang orang, doakan orang, dan kita beri baik, memang dapat baik. Ingat konsep ini, new me, ada baik, beri baik, dapat baik. So kalau tahun lepas kita dapat tak baik sebab kita telah beri tak baik. Kita boleh beri tak baik sebab ada tak baik. Jadi ubah dalam kita, jadi new me. Insya-Allah dengan izin Allah, apa yang kita jangkakan dan kita sangka baik pada Allah, kita doa, hidup dengan sedar, setiap hari sedar, aware, niat, intention, sentiasa berdoa dan action. Sebab apa-apa kita nak buat, action 70%. Ilmu cuma 10%. Dan feedback, apa kita lihat di luar itu 20%. Fokus pada tindakan dan kita berserah pada Allah. Apa-apa kita lakukan, usaha kita buat, hasil Allah tentukan. Dan Allah beri pahala pada kita berdasarkan usaha, bukan hasil kita. Hasil itu takdir Allah, apa Allah beri terbaik untuk kita. Dan kalau kita berusaha A, dapat B, maknanya Allah kata B terbaik untuk kita. Tapi kalau kita buat A, dapat A, memang Allah beri pada kita. Maka doalah, ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk menginginkan apa yang Engkau telah takdirkan padaku. Insya-Allah dengan kanta mata berbeza ini, hidup kita 2023 lebih jelas. Jadi new me, new life, insya-Allah. Semoga semua penonton Nona menjadi new me, dapat kebahagiaan, ketenangan, kemurahan rezeki dan juga kekayaan jiwa. Jadi kita amalkan 7S. Apa dia? Bangun pagi, syukur. 2. Sayang semua orang tanpa syarat. 3. Sentiasa sabar. 4. Sedar diri cari ilmu. 5. Sucikan hati dengan taubat, minta maaf dan memaafkan. 6. Banyakkan sedekah. 7. Jaga silaturahim. Insya-Allah dengan 7S ini dan sangka baik pada Allah, bersandar hanya pada Allah dan banyakkan selawat, penonton akan lihat, subhanallah, hidup saya jadi magic. Saya berubah sebab hidup saya berubah sebab saya berubah. Maka saya akan fokus tenaga saya tahun ini mengubah diri saya dan sentiasa mengajak orang pada kebaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Setiap ibu bapa yang dikurniakan anak istimewa pasti berdepan cabaran tersendiri dalam membesarkan anak syurga mereka. Bagi Irin Putri Azmi, penyakit moderate autism yang dihidapi anaknya, Rais Aryan Izmir, 13 tahun, tidak pernah dilihat sebagai satu kekurangan. Sebaliknya, ia dianggap sebagai hadiah istimewa daripada Yang Maha Esa. Kecenderungan Rais terhadap bunyi-bunyian dan muzik mendorong ibunya untuk mendapatkan khidmat guru piano profesional bagi mencungkil dan mengasah bakat anak kesayangannya. Selain boleh bermain piano tanpa merujuk sebarang nota, gelagat Rais yang gemar bersenandung menggunakan lagu tema program Nona seusai kelasnya turut tular dan mencuit hati pengikut di media sosial. Ikuti kisah menarik ini dalam segmen Inspirasi. Jadi di sana,
Begitulah reaksinya setiap kali selesai kelas muzik. Walaupun liriknya tidak dihafal dengan sempurna, lenggok dan irama lagu tema program Nona dapat didendangkan dengan baik oleh anak istimewa ini. Rais Aryan Azmir atau mesra disapa Rais merupakan penghidap moderate autism yang mula menjadi tumpuan pengguna dan pengikut di media sosial kerana bakatnya bermain piano. Rais bukan sahaja sensitif dan peka terhadap bunyi-bunyian, malah dia juga boleh memainkan melodi yang sama dengan hanya sekali dengar sahaja. Bermula daripada kecil lagi, saya selalu mengikuti milestone dia daripada dia bayi. Kalau macam masa dia umur 1 tahun sepatutnya dia boleh buat apa, umur 2 tahun dia patut buat apa. Dan saya lihat pada umur 1 tahun hingga 2 tahun tu, perkembangan komunikasi dia ada nampak agak delay sedikit. Pada usia 2 tahun dia masih lagi tidak boleh berkomunikasi atau bercakap dengan biasalah seperti kanak-kanak lain seusia dia. Jadi bila saya follow up dengan pediatrician dia kata okay, kita observe lagi 6 bulan. Dalam masa 2 tahun setengah kita tengok macam mana pula. Tapi dalam tempoh 6 bulan tu perlu lebihkan expose dia kepada social skills lah. Maksudnya perlu banyak lagi berkawan sebab dia anak sulung dan juga dia juga cucu sulung. Jadi mungkin dia tak banyak bergaul dengan kanak-kanak lain. Itulah pendekatan yang dilakukan. Maksudnya kita bawa dia pergi ke kelas yang untuk belajar social skills. Antara lain juga kadang-kadang dia susah nak faham sikit apa instruction kita. Kadang-kadang dia macam nak kita ikut cara dia susah nak ikut apa yang kita nak. Jadi itu pun antara cabaran juga yang kita kena tackle lah. Bermula sekadar suka-suka, ibunya tidak menyangka Rais memiliki bakat terpendam dalam bermain muzik sejak kecil lagi. Kalau ikutkan Rais ni daripada umur dia lebih kurang 4 tahun, dia akan main keyboard kanak-kanak yang kecil tu kan. So nampak masa tu dia boleh pick up. Kalau dia dengar lagu apa yang dia suka, dia akan main atas keyboard tu. Dia pakai satu jari, ting-ting-ting macam tu tau. Jadi bermula dari situ kita upgrade pula kepada keyboard yang lebih nampak professional sikit lah. Ada banyak-banyak bunyi dan sebagainya. Daripada keyboard tu kita nampak dia lebih berbakat di situ. Jadi upgrade kepada piano pula, piano yang ada full keys lah, digital piano. Sebab Rais ni dia ada perfect pitch. Dia tahu exactly note apa yang perlu main dan sebagainya kan. Jadi bila dia dengar mungkin dia tahu dah piano tu nanti akan main note mana. Sebab bila dia main lagu yang dia pertama kali main pun kadang-kadang dah dengar dah bunyi dia, bukan dia macam nak eksperimen sangat. Dia boleh terus main. Sejak 2018, anak sulung daripada dua beradik ini dihantar untuk menghadiri kelas piano saban minggu bagi mengasah bakatnya. So, I rasa mungkin dia ada banyak pintu-pintu yang dekat dalam minda dia, banyak pintu yang ada idea-idea. Tapi mungkin dia memerlukan satu cara untuk mengeluarkan idea tu. So, masa dia mula-mula, dia mungkin main dengan satu note macam tu. Dia cari-cari sound tu, dia cari-cari piano tu. Mana sound, macam mana sama dengan apa yang dia dengar daripada YouTube ke macam ni. Okey, saya tengok macam tu, saya cuba ajar dia macam mana main dengan koordinasi yang betul. Dua tangan macam ni, ini tangan kanan macam ni, tangan kiri macam ni. Okey, lepas tu saya follow up dengan mama. So dia tengok koordinasi macam ni, macam boleh ya. Then terus buka satu pintu dia, idea keluar. Then dia explore sendiri. Dia kreatif sendiri. Benda-benda dia explore. Terbaharu, Rais dijemput untuk mengadakan persembahan nyanyian sambil bermain piano di sebuah konsert tahunan yang dianjurkan oleh WQ Park di Puncak Alam Selangor. Acara yang melibatkan persembahan daripada 200 kanak-kanak istimewa ini turut dimeriahkan lagi dengan persembahan daripada penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza.
Untuk Rais mungkin dia tak rasa gementar, tapi saya sebagai ibu yang rasa gementar bagi pihak dia lah. Sebab tak tahu apa yang akan berlaku di atas stage nanti. Sebab Rais ni kadang-kadang kita susah nak agak apa yang bermain dalam fikiran dia. Contohnya macam di hari tersebut, sebelum naik stage sebenarnya dia menangis. Sebab dia terganggu dengan bunyi-bunyi kanak-kanak di sekeliling tu yang dia buat bising. Jadi dia tak selesa dengan situasi ketika itu. Dan di backstage pula gelap, so dia tak suka, dia tak selesa. Jadi dia dah mula menangis masa tu. Saya pun dah risau sangatlah. Jadi Rais pula dia seorang yang suka bila orang appreciate apa yang dia buat. Contohnya bila orang tepuk tangan, lagi dia bersemangat. Dia tak ada rasa takut pun, stage fright semua tak ada. Semua nyanyi. Ting ting tang ting tara ting 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 tang ting. Indah kurniaan Maha Esa. Sayang disayangi, timbang ditimbang, Allah menjadi seorang. Ini kita mengadakan majlis konsert untuk kanak-kanak istimewa. Kita ada lebih kurang 200 kanak-kanak istimewa berumur daripada 4 tahun sehingga ke 15-16 tahun. Kita adakan majlis ini adalah untuk kita berikan pembelajaran selama diorang 3 bulan ni, kanak-kanak kita berlatih. So dari dalam masa 3 bulan ni diorang belajar dari segi macam mana nak generalisekan keadaan. Dia dah belajar di center, so di luar pun diorang boleh buat yang sama. Harapan saya untuk Rais ialah pastinya untuk saya lihat dia boleh berdikari di masa akan datang. Jadi bila saya lihat kelebihan dia dalam muzik sekarang ini, itulah saya lihat fokus dia. Sebab anak-anak istimewa ni bila dia dah mahir dalam satu bidang, dia macam akan betul-betul letak 100% dekat situ. Jadi kita tak cuba untuk bagi Rais cuba semua perkara. Kita fokus saja pada muzik sekarang ni supaya insya-Allah di masa akan datang mungkin dia boleh mendapat rezeki daripada bakat yang dia ada secara semula jadi ini. Mungkin dia boleh mendapat undangan persembahan ataupun mungkin dia boleh mencipta lagu. Kita tak tahu apa lagi yang dia boleh lakukan kan, sebab dia masih lagi berkembang skill dia, kemahiran dia tu. Jadi kita cuba galakkanlah, itu yang terpenting pada tempoh inilah. Kekurangan bukanlah penghalang untuk mencapai kejayaan. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Nona mendoakan agar bakat Rais terus berkembang dengan lebih baik dan berjaya meraih kejayaan di peringkat yang lebih tinggi. Semoga kisah istimewa ini menjadi sumber inspirasi kepada keluarga yang berdepan dengan situasi yang sama. Setiap kali tiba musim durian, rata-rata penggemar raja buah ini pasti teruja untuk mencuba dan menikmati pelbagai menu yang berasaskan durian. Selain enak dimakan begitu sahaja, durian juga boleh digunakan sebagai bahan utama untuk pelbagai jenis hidangan, baik daripada menu pencuci mulut hinggalah kesajian lauk utama. Segmen Air Tangan minggu ini berkongsi resepi istimewa masakan kampung, masak tempoyak sulur keladi yang akan disediakan oleh Nozihan Ahmad. Nak masak sulur keladi lah. Apa kata hari ni kita masak sulur keladi kemahang. Jom kita masak. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini ialah kunyit hidup, cili api, bunga kantan, daun kesum, ikan baung, tempoyak dan sulur keladi atau keladi kemahang. Ya, tadi kita sudah tengok bahan-bahannya untuk membuat masak keladi kemahang. Sekarang kita masukkan bahan-bahan mentahnya. Bahan-bahan mentah yang kita boleh gunakan ayam, ikan. Saya memilih ikan baung untuk kali ini. Saya masukkan ikan ya. Kemudian kita masukkan kunyit hidup, tempoyak dan cili api yang sudah di blender. Dan kita masukkan air yang kita blend tadi kan. Kemudian kita masukkan daun kesum, bunga kantan. Masakan saya simple je. Dan kita boleh hidupkan api.
saya masukkan semua-semua bahan ni sebab ini cara saya untuk memudahkan lagi proses memasak. Janji dia masak sekata, dia masak sekali je. Okey, kita masukkan air. Air ni kita buat kita isi berdasarkan kepekatan tempoyak yang kita isi tadi ya. Kita kacau bahan-bahan yang kita isi tadi, kita bagikan sebati dan kita bagi dia merenih untuk seketika. Okey, lebih kurang 2 minit kita masukkan semua bahan tadi, kita boleh masukkan keladi kemahang ya. Keladi kemahang ni amat popular di negeri Pahang. Kalau orang luar dia akan panggil sulur keladi. Tapi ni kalau kat Pahang dia panggil keladi kemahang. Kita masuk panjang-panjang je ya. Sebab nanti keladi ni lembik, dia akan jadi cantik. Kita akan tunggu keladi ni empuk dan kita akan biarkan sahaja untuk 10 minit lebih kurang. Okey, nampaknya gulai masam kita ni dah mendidih. Kita boleh masukkan garam dan perasa sikit kepada yang suka. Sebenarnya masakan gulai masam ni dia lagi sedap kalau kita nak makan petang, kita masakkan pagi. Kita macam dia dah sejuk dah baru kita makan. Sulur keladi ini juga boleh dipotong kecil mengikut citarasa individu. Pastikan sulur keladi dimasak sehingga empuk supaya rasa gatal pada sulur keladi dapat dikurangkan. Okey, nampaknya gulai masam keladi kemahang kita dah masak dan sedia untuk dihidangkan. Jom. Dah siap pun gulai masam keladi kemahang kita ya. Kita boleh cuba ya. Masak tempoyak sulur keladi atau turut dikenali sebagai gulai keladi kemahang ini cukup enak dimakan bersama nasi putih atau sebagai kuah pencicah ketika menikmati juadah minum petang bersama keluarga. Mudah kan masakan tempoyak keladi kemahang, makanan tradisional orang Pahang. Selamat mencuba. Gabungan rasa tempoyak bersama sulur keladi menjadikan resepi dari Pahang ini sebagai masakan kampung yang lazat dan mampu membuka selera sesiapa sahaja, terutamanya penggemar durian. You guys nak tahu pasal kerja Ana? Jangan lupa saksikan Nona TV3. Berkecimpung dalam industri seni sejak remaja dan mula menghiasi drama-drama Melayu pada tahun 2019, nama Anna Elisa Gustin Jobling Abdul Rahman atau Anna Jobling semakin menjadi bualan ramai selepas kejayaan drama Melur untuk Firdaus terbitan TV3. Lakonannya bersama pelakon lelaki Merkin bukan sahaja menjadi kegilaan peminat drama tempatan, malah kehadiran pelakon kacukan Melayu Inggeris ini turut tular di luar negara seperti Indonesia, Brunei, Thailand dan Filipina. Kisah perjalanan seni si cantik manis Anna Jobling dalam mewarnai dunia hiburan dan popularitinya yang diraih di usia muda membuka tirai segmen kisah selebriti minggu ini. Bercita-cita untuk menempa nama dalam industri seni sejak kecil lagi, Anna percaya impiannya itu hanya boleh direalisasikan jika dia berusaha dan bijak mencari peluang yang ada. Penglibatannya dalam pelbagai pertandingan Ratu Cantik ketika remaja menjadi antara platform untuk Anna menambah pengalaman dan meningkatkan keyakinan diri. Gadis jelita ini berjaya menonjolkan bakatnya dan mula menempa nama di Persada Seni Tanah Air seawal usia 19 tahun. All these beauty pageants menolong Anna untuk menjadi lebih confident. Sebab sebelum ni masa Anna kecil, Anna pergi je casting semua tapi Anna malu, selalu gelak depan kamera. So Anna rasa Anna tak ada confident lagi untuk masuk dalam
industri seni ni. Tapi Ana rasa bila Ana dah masuk semua competition macam ni, pergi kelas, Ana rasa confident tu ada. So memang dari kecil cita-cita untuk masuk dalam industri seni ada. Tapi macam mana Ana nak buat benda tu, Ana kena usaha. So masuk kelas, masuk pertandingan semua. So alhamdulillah rezeki, I dreamed about doing this and I get to do it. Masih mentah ketika memasuki dunia hiburan, Ana akui selain terpaksa mengorbankan usia remajanya, dia juga perlu melalui pelbagai cabaran dan halangan dalam mencapai kejayaan yang diinginkan. I have to sacrifice banyak benda, my privacy, my personal life, things I want to do untuk buat nama dalam industri ni. And Ana sebenarnya tak kisah langsung sebab I prioritize my work. Ana memang nak jadi pelakon or anything else. Ana nak buat, Ana akan buat. So I'll take the steps and akan sacrifice apa yang Ana perlu sacrifice. And yeah, sebab Ana rasa for me tak ramai yang dapat peluang macam Ana. So kalau Ana dapat peluang tu, Ana akan buat betul-betul sebab so many people want to be in my shoes and I won't take that for granted. Ana sentiasa terbuka untuk mencuba sesuatu yang baharu demi kerjaya yang dipilih. Figura hebat dan berbakat besar dalam industri seni, Sophia Jane merupakan antara idola yang banyak memberikan inspirasi kepada Ana dalam melebarkan sayapnya sebagai anak seni. Ana memang minat Sophia Jane sebab dia seorang yang dari dulu sampai sekarang, nama dia masih kekal dalam industri. Dia tak pergi mana-mana pun. I feel like she gets better and better. Cara dia berlakon, cara dia bawa watak semua lain-lain tapi dia boleh buat. So macam mana Ana nak buat macam tu juga. I really look up to her. For me, dari awal lagi, Ana cakap dengan tim Ana, family Ana, my goal is to go international. Start kat Malaysia dulu, build my platform kat sini, tapi nak pergi ke negara mana-mana pun Ana tak kisah. Sebab Ana rasa itu adalah satu rezeki untuk Ana. And kalau Ana dapat peluang untuk pergi contoh Indonesia or Thailand or wherever, Ana sanggup buat. I would love to do it. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Ana tidak menyangka lakonannya menerusi drama Melur untuk Firdaus berjaya meraih perhatian sekaligus menjadi kegilaan peminat dari dalam dan luar negara. Sebab abang handsome, right? No. Jujur Ana tak sangka langsung sebab Ana baca skrip macam okay ni jalan cerita macam classic love story. Ana pernah buat sebelum ni, Ana pernah buat selepas Melur untuk Firdaus juga. So it's just a classic love story. Ana rasa macam insya-Allah akan go, tapi kalau macam orang boleh terima, Ana dah bersyukur sebab Ana rasa Ana masih muda lagi, Ana masih baru lagi dalam industri lakonan ni. But bila dapat tahu it went viral, Ana macam tak sangka. Ana masih rasa macam dalam mimpi sebab it's one of those dramas yang macam it's not always gonna meletup macam tu. Like jarang ada drama meletup sebesar macam Melur untuk Firdaus. So Ana rasa itu adalah rezeki Ana and drama yang tunjukkan kepada semua orang yang Ana boleh berlakon, yang Ana ada bakat untuk berlakon. And Ana masih ada banyak lagi benda Ana kena belajar pasal lakonan. Kadang-kadang orang akan DM bahasa Thai or Indonesian. So Ana macam, wah, diorang mungkin tak faham Melur untuk Firdaus tapi diorang still tengok. Sebab dia still tengok jalan cerita tu, chemistry kita orang. And diorang sanggup translate cerita tu juga. So sometimes on TikTok, I'll see like macam a video, diorang buat translation like Thai, Indonesian or anything and I'm macam, wow, you guys sanggup buat macam tu. So I think, I feel so grateful and ada fans macam tu, peminat macam tu yang sanggup buat apa saja untuk support Ana. I'm still 22, 10 tahun lagi Ana 32, insyaAllah I have my own business, insyaAllah I go international and I just get better and better and better and insyaAllah orang masih ingat Ana, tu je. Kalau Ana tengok video ni balik 10 tahun, Ana cakap, see, I told you so. Kalau you betul-betul fokus, you boleh dapat apa you nak. Mungkin even more, Ana tak tahu. So yeah, I'm proud of you. That's what I want to say. Okay. Bye. Okay guys, jom ikut Ana pergi shoot pula. Tiga perkara atau rahsia mengenai Ana yang orang tak tahu. Ana collect perfume, Ana collect CDs, and Ana suka kasut. Selain nama Ana Jovi, apa nama atau gelaran manja lain? Ana J,
Princess, and peminat Ana suka panggil Ana baby girl. Alright, okay, thank you. Wow, Ibuzi. 3 hero pilihan Ana untuk digandakan bersama. Syafiqah, Bito Kushari, and Faizal Hussein. Okay, done. Alright. Never give up, believe in yourself, and rezeki itu luas. And thank you so much kepada semua yang sokong Ana. I love you guys so much. Bye. Sokongan daripada keluarga dan para peminat menjadi antara pendorong utama buat Ana untuk terus melangkah lebih jauh lagi. Seiring dengan bakat yang ada, nama Ana Jobling diharapkan mampu bersinar dan berdiri setanding dengan nama-nama besar dalam industri seni tanah air maupun di peringkat antarabangsa. Seiring dengan peredaran masa, industri fashion tanah air juga semakin meriah dengan kehadiran ramai pereka tempatan berbakat besar yang mampu menghasilkan rekaan setanding jenama antarabangsa. Bagi mengekalkan kelestarian dalam memelihara dan memelihara alam sekitar, penghasilan tekstil menggunakan teknik pewarnaan serta corak daripada ekstrak tumbuhan semula jadi mula diperkenalkan kepada peminat industri fashion tanah air. Pelbagai jenis produk menggunakan tekstil berkonsepkan eco-fashion dapat dihasilkan, antaranya seperti baju, selendang, kasut dan banyak lagi. Perwarnaan alami ataupun natural dye ini boleh dihasilkan melalui secara semula jadi yang mana kita boleh dapati di sekeliling kita. Bahan yang paling utama yang kita gunakan terdiri dari daun-daun tumbuhan, kulit-kulit pokok, apa yang kita dapati di keliling rumah kita, itulah bahan-bahan yang kita selalu gunakan. Kami gunakan teknik asas yang mana kita akan ekstrak melalui dimasakkan bahan-bahan semula jadi tadi. Contohnya kalau kita ambil daun yang boleh mengeluarkan color, mengeluarkan warna, kita akan masak dia di dalam air yang panas secara simmer ataupun renyah, bukan secara boil ataupun didih. Jadi dia akan slowly akan masuk ke dalam larutan air tadi sehingga dalam keadaan yang pekat dan kita panggil pati lah. Daripada pati itu nanti kita boleh tambah lagi sebagaimana banyaknya yang kita perlu ataupun yang kita hendak gunakan untuk satu-satu pewarnaan kain. Selain menggunakan teknik natural dye, jenama ini turut memperkenalkan teknik eco print dalam penghasilan corak dan warna yang lebih unik. Meskipun teknik pembuatannya hampir sama, hasil yang terbentuk adalah sangat berbeza. Salah satu daripada koleksi terbaru kami ialah koleksi Naga Tasik Bera. Sebenarnya kami tidak merancang, tapi kebetulan apabila kita buat colouring tu, combination colour warna tu dan juga cara kita mengikat ataupun melipat kain tu tadi, apabila kita buka, dia mengeluarkan seperti seolah-olah sisik yang besar. Dia bukan macam sisik ikan. So jadi bila kita kata, lawanya ini tak pernah dapat for the very first time. Dan bila kita berjumpa dengan craft tangan Pahang, diorang pun rasa this is very unique. So eco-print ni kita, bagi saya hashtag pokok tepi rumah. So apa yang kita nampak di tepi rumah, semua kita boleh buatkan print. Sama ada dia mengeluarkan colour yang terang ataupun dia mengeluarkan shadow ataupun shape daun-daun tersebut. Itu menjadi satu keunikan lah untuk sesiapa yang memakainya. Kalau dia suka pakis, macam konsep pakis. Kalau konsep lemuni, daun-daun lemuni ataupun daun-daun jati, dan kita letakkan daun-daun jati dan lemuni mengikut corak yang kita rasa cantik. Kalau kita lihat pakaian ini, berpario, lelaki berpario dan juga kemeja dan t-shirt, mungkin jarang kita lihat di Malaysia. Tapi itulah penonjolan terutama golongan muda yang ingin bergaya. Bukan sahaja bergaya ke majlis ataupun bergaya ke mall contohnya, tapi juga bergaya untuk bersantai ataupun berlibur di tepi pantai. Corak t-shirt ini adalah diperbuat daripada daun jati, yang mana kita menerapkan ataupun kita mencetakkan daun jati di atas t-shirt tersebut dan kita gulungkan dia dan kita kukus.
pada satu tahap temperature yang tertentu dan juga masa yang sesuai, dia akan mengeluarkan print yang kita lihat ini. Selain menggunakan fabrik yang dihasilkan daripada ekstrak tumbuhan, jenama ini turut menampilkan pelbagai produk dengan rekaan yang minimalis dan selesa buat pelanggannya. Pakai oleh model kita ini adalah diperbuat dari pewarnaan kayu sepang yang mana kita ubah suaikan colornya untuk menjadi color purple. Kalau kita tahu sepang warnanya merah, tapi bila kita letak certain elemen yang kita ubah suai, dia akan menjadi purple ataupun jadi pink. So ini adalah salah satu contoh air kayu sepang yang kita ubah suai untuk menjadi color purple ataupun ungu. Kita gayakan dengan seperti pario dengan berturban, dan mana turban ini adalah bawal, kain bawal biasa yang kita terapkan elemen ekoprint dan kita gayakannya seperti itu yang bersesuaian dengan pakaian model kita ini. Terletak di tengah bandar negara England, Coventry merupakan antara lokasi yang mempunyai akses mudah yang menghubungkan bandar-bandar besar dan popular di sini. Sekiranya anda berkunjung ke London atau Birmingham, Coventry mungkin boleh dijadikan sebagai salah sebuah destinasi menarik yang harus dikunjungi. Bandar yang tersenarai sebagai City of Culture 2021-22 di United Kingdom dan menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth tahun lalu, tidak hanya terkenal dengan budaya serta sejarahnya, malah turut menawarkan pelbagai lokasi menarik dan aktiviti santai sesuai buat pengunjung. Muhammad Farid Wajdi Saidi, pelajar Malaysia di University of Warwick, berkongsi pengalaman dan informasi menarik di sekitar lokasi pilihan di Coventry, England dalam segmen Sana Sini. Coventry adalah antara 12 kota terbesar di United Kingdom. Ia merupakan kota terpenting sejak pertengahan abad ke-14 kerana perdagangan tekstilnya. Hai, Assalamualaikum warga Nona. Saya Muhammad Farid Wajdi bin Saidi. Saya berasal daripada Selangor, Bandar Baru Bangi dan saya merupakan pelajar Master Marketing and Strategy di Warwick Business School, University of Warwick, Coventry. Bagi anda yang meminati sejarah, Coventry adalah kota yang sesuai untuk dikunjungi kerana ia menyimpan 1001 kisah sejarah dunia. Katedral St. Michael merupakan antara bangunan lama dengan gaya seni bina abad ke-20 yang pernah dimusnahkan dan menjadi bukti peristiwa peperangan di Eropah. Menara berketinggian 245 kaki ini merupakan struktur bangunan tertinggi di bandar Coventry. Seterusnya, Herbert Art Gallery and Museum yang terletak di bandar Coventry. Ianya merupakan salah satu tarikan kebudayaan yang paling digemari di bumi United Kingdom. Pengubah suaian baru-baru ini telah menyaksikan muzium dan galeri ini menjadi ruang moden dan interaktif untuk pengunjung meneroka dengan pelbagai pameran, aktiviti dan acara untuk diadakan di setiap tahun. Herbert Art Gallery and Museum adalah rumah kepada pelbagai jenis seni dan artifak dari seluruh dunia, menjangkau beribu-ribu tahun sejarah daripada mami Mesir purba sehingga karya seni moden. Herbert menawarkan sesuatu untuk semua orang yang ada minat kepada sejarah, seni, sains dan alam semula jadi. Jadi kepada semua penonton Nona, jangan lupa datang ke Herbert Art Museum dan Galeri di bandar Coventry. Bagi memudahkan penduduknya membeli keperluan untuk sambutan Hari Natal dan Tahun Baru, terdapat sebuah pasar khas yang dikendalikan oleh peniaga tempatan di sini. Kemeriahan lampu berwarna-warni dan perhiasan bertemakan Christmas menjadi tarikan untuk menarik pengunjung membeli belah. Selain menjual barangan kelengkapan, pasar ini juga menawarkan pelbagai jenis juadah istimewa, snack ringan dan juga minuman.
Bagi yang ingin bersantai pula, anda boleh mencuba aktiviti meluncur ais yang disediakan. Walaupun terkenal sebagai lokasi bersejarah, Coventry tetap menawarkan suasana persekitaran yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Selain dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman bercuti di sini juga pasti menjadi kenangan yang tidak dapat dilupakan. Kegagalan adalah guru paling jujur dalam kehidupan. Lebih baik gagal berulang kali daripada terus terbuai di puji-pujian. Kerana kegagalan bukanlah satu pengakhiran, sebaliknya ia pendorong untuk kita terus berusaha dengan lebih gigih lagi. Semoga cita-cita dan kejayaan yang diimpikan tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya bakal menjadi realiti. Baiklah, Nona sudah pun sampai ke penghujung siaran. Terima kasih sekali lagi kepada Hotel Grand Millennium Kuala Lumpur kerana sudi menerima kunjungan kami minggu ini. Teruskan layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Kami alu-alukan sebarang pendapat, komen dan idea bernas daripada anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran